Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ibu-ibu, anak-anak semua. Saya Gairul Zalmi Mat Gani daripada bahagian kemasukan Universiti Islam Antarabangsa, dan bersama saya ialah Tuan Haji Mursyid yang merupakan dekan Center for Foundation Studies ataupun pusat pengajian asasi Universiti Islam Antarabangsa. Okay. Jadi pada hari ini kita akan bercakap mengenai kemasukan ke asasi UIM lah, ataupun nama UIM yang betulnya International Islamic University, University Malaysia. Okay, so mari kita lihat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun International Islamic University Malaysia. Okey, kita mula daripada awal. Okey. Ni gambar apa nama ni lah. Ini gambar Universiti Islam yang kampus dia dekat Gombak ni, pintu masuk International Islamic University Malaysia ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So yang didaftarkan, nama yang didaftarkan ialah International Islamic University Malaysia. Sebab dia international, sebab tu nama dia pun kena dalam bahasa, nama dia kena dalam bahasa orang putih. Okay, and then bahasa yang kita gunakan di universiti tu ada dua lah, yang bahasa yang utama, bahasa untuk pengajaran, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Okay, so kenapa Universiti Islam Antarabangsa? Tahun lepas UIM atau IIUM telah dianugerahkan Green Gowns Awards sebagai Sustainability Institution of the Year. So kalau tengok kat situ ada nama Perancis sekali, Establishment Responsible d'Année. Okay, the winner, dan anugerah ini diberikan oleh United Nations. Okay, anugerah ini diberikan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu dan Association of International University. Okay, bukan calang-calang lah. Nah, yang menganugerahkan award ini kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan hanya beberapa universiti di dunia yang menerima anugerah ini. Dan yang ramai yang telah memasuki pertandingan ni, tapi tak yang menang ni 2-3, tak banyak universiti lah, sebab hanya satu universiti yang boleh menang tiap-tiap tahun. Dan kami juga merupakan Regional Center of Expertise of Education for Sustainable Development yang merangkumi kawasan daripada Gombak sampai ke Kuantan, sampai ke Pagoh. Okay. And pada tahun ini kita juga Universiti Islam Antarabangsa juga telah dicalonkan untuk sebagai finalis Green Gown Award sekali lagi. Kita menjadi finalis kepada 4 kategori. Satu kategori is kategori benefiting society, satu kategori creating impact, okay, memberi impak kepada masyarakat, dan satu lagi kategori next generation learning and skill, skill pembelajaran untuk masa hadapan. Okay. Dan rasanya pada awal bulan 7 pemenang-pemenang akan di-announce oleh United Nations di New York. Okay, tahun depan kita menang, okay, dan di-announce oleh United Nations di New York. Tahun ini kami juga menunggu awal bulan 7 nanti sama ada kita Universiti Islam Antarabangsa juga akan memenangi anugerah ini. Okay, so itu kemenangan UIA, okay, dalam pertandingan antarabangsa. Okay. Hanya UIA yang menang dalam Malaysia ni. Okay. Di IIUM, UIA, IIUM itulah. Kadang-kadang confuse mana satu nak guna. Di IIUM ada 4 kampus. So kalau tengok kat sini, ni kampus Gombak. Nampak bangunan bumbung biru semua. Di lembah di Gombak. Amat okay, amat indah di lembah di Gombak tersebut.
Okay. Ini satu lagi kampus kita yang berada di Kuantan. Okay. Di Kuantan kebanyakan program-program untuk sains kesihatan berada di Kuantan. Dan ini kampus kita di Pagoh. Okay. Kampus di Pagoh mempunyai program-program komunikasi antarabangsa dan program tourism, pelancongan. Ini ISTAT program, ini kampus di Kuala Lumpur. Nampak macam dekat Sepanyol aja. Okay, cuma program ini kampus ini hanya untuk program postgraduate. Okay, tak ada program undergraduate atau program asasi di kampus ISTAT ini di Kuala Lumpur. Okay, dan ni merupakan pintu dekat dengan pintu masuk kampus asasi CFS di Gambang. Okey, rasanya Tuan Haji Mursyid boleh ceritalah kampus di Gambang macam mana. Okey, jazakallah khair Prof. Madya Dr. Khairul Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton, adik-adik, tuan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang pagi ini dapat kita ke udara perkenalan, mengetahui sedikit tentang pengajian, terutamanya pusat asasi program-program asasi UIM. Permulaan yang cemerlang itu sebenarnya, saya sembang santai dan saya rasa amat bertuah lah dapat berduet bersama pengarah bahagian pengurusan akademik dan kemasukan UIM sendiri, Profesor Madya Dr. Khairul Azmi, dan saya Cik Mursyid Kasim, seseorang daripada tenaga pengajar di Jabatan Undang-Undang Pusat Asasi UIM, dan pada sesi semasa saya diamanahkan untuk menerjui Pusat Asasi sebagai dekan, dan insyaAllah dalam ruang masa yang diberikan saya akan cuba kongsikanlah tentang pengajian melalui kemasukan asasi, iaitu bagi adik-adik lepasan SPM yang sekarang ni tengah mencari hala tuju program yang bersesuaian, tempat yang terbaik. Harapan buat juga melalui dan juga kita mengucapkan terima kasihlah bagi pihak Pusat Asasi dan juga Universiti kepada bahagian pengurusan kemasukan pelajar PPKP DPT memberi ruang untuk kita sama-sama berkongsi dan mempromosikan pusat asasi kami lah. Jadi seperti nyatakan tadi, Pusat Asasi UIM ni terletak di Gambang. Gambang ni satu lokaliti yang berdekatan dengan Kuantan, jauh lebih kurang 40 km lagi ke Kuantan. Dan kalau adik-adik yang biasa melalui lebuh raya LPT sebelum sampai ataupun selepas daripada RNR Gambang tu, kalau tengok sebelah kanan tu akan nampak satu kompleks melalui lebuh raya, dan nampak walaupun terlindung sedikit dengan bukit dan pokok-pokok, tapi boleh nampak terutama di belah malam lampu yang cerah. Dan itulah sebenarnya Pusat Asasi UIM Gambang, yang merupakan satu pusat ataupun institusi pengajian yang agak baru di Gambang. Kita baru sahaja pakai dan operasi di kampus ini pada pertengahan tahun 2019, Jun 2019. Jadi brand new campus, dan juga kita berjiran dengan matrikulasi pusat matrikulasi Pahang jiran, dan juga juga bersebelahan dengan Waterpark Gambang kalau adik-adik pernah sampai. Juga college community, jadi berdekatanlah kira educational hub yang kerajaan negeri memfokuskan untuk membangunkan institut pengajian, juga berjiranlah berdekatan 26 km dengan UMP. Jadi semua program-program asasi UIM ni ditempatkan di sini. Kita mempunyai kampus yang boleh memuatkan pada satu masa
kapasiti maksimum dalam 4,500 lebih kurang. Dan saya boleh katakan pusat asasi UIM ini merupakan satu pusat sehentilah, one stop center, self catered center, yang adik-adik bila berada di dalam pusat pengajian asasi UIM ni tak keluar pun tak apa. Maksudnya dah semua segala kemudahan, keperluan sebagai seorang pelajar itu telah sedia ada di dalam kampus, dengan tempat pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, yang sesuai lah, dikelilingi oleh kehijauan, bukit bukau, suasana yang nyaman, udara yang segar dengan kicauan burung, dan bagi saya satu suasana yang amat sesuai bagi pecinta-pecinta dan pencari ilmu. Kita di Pusat Asasi UIM mempunyai masa sekarang tenaga pengajar lebih 200 orang, hampir 300, itu juga kehitungan pentadbiran 100 lebih, dan kita menawarkan 20 program lah yang insya-Allah akan sama-sama kita tengok, dan mungkin dah browse through melalui pamphlet yang disediakan, dan semua program permohonan ke program pengajian asasi UIM ni perlu dibuat melalui UPU secara online, dan itulah yang kita telah promosikan, dan rasanya adik-adik pun dah buat pilihan, cuma nak memperkemaskan lagi, sebab saya difahamkan adik-adik masih mempunyai masa sehingga 12 bulan sebelum memutamatkan permohonan finalized submission. Mengalu-alukan kehadiran dan berdoalah mudah-mudahan permohonan adik-adik itu tergolong di kalangan mereka-mereka yang berjaya untuk menempatkan diri di pusat asasi UIM. Sebuah sedikit macam itulah Doktor. Mungkin sebagai penjelasan khusus ringkas dahulu sebelum kita pergi mendalam program-program yang ditawarkan dan kemudahan-kemudahan yang ada. Saya kembalikan kepada Doktor. Okay, terima kasih Tuan Haji Mursyid. Okay, so begitulah cerita kampus CFS di Gambang, okay, dan tenaga pengajar di Gambang. So mari kita lihat program-program asasi di Gambang. Okay, okay, yang adik-adik dapat lihat sekarang ni adalah program-program asasi di Gambang, dan apabila adik-adik dapat menamatkan program asasi di CFS ini, program apakah yang ditawarkan di peringkat ijazah di kampus-kampus di Gombak, kampus di Kuantan, dan kampus di Paguh. Okay, so berbeza dengan kebanyakan universiti awam di Malaysia, lebih daripada separuh, okay, almost all daripada pelajar-pelajar yang memasuki kampus Gombak, Kuantan dan Paguh yang memasuki sarjana muda adalah daripada asasi. Okay, almost 70-80% daripada pelajar-pelajar kita yang masuk ke program sarjana muda adalah daripada asasi, pelajar-pelajar asasi. Okay, so pelajar-pelajar asasi yang berada di Gambang, dia tak perlu minta UPU sekali lagi bila nak masuk ke sarjana muda. Okay, berbeza daripada universiti-universiti awam yang lain, yang mana bila dah habis asasi atau dah habis matrikulasi, dia kena apply sekali lagi ke UPU untuk masuk ke program-program sarjana muda di universiti-universiti di Malaysia. So bila dah masuk ke program asasi di Gambang ni, satu kaki dah masuk universiti, satu kaki dah masuk UIM, satu kaki dah masuk IIUM. Okay, so and berbeza juga dengan program-program asasi lain di Malaysia, kita juga program-program asasi universiti awam di Malaysia, kita juga menawarkan program asasi untuk sains sosial.
Kita ada asasi untuk human sciences, sains kemanusiaan, kita ada asasi ekonomi, kita ada asasi architecture, kita ada asasi bahasa Arab, okey, macam-macam asasi, okey, berbeza dengan program asasi lain yang menawarkan hanya asasi sains fizikal dan sains hayat, dan dimatrikulasi mungkin ada matrikulasi accountancy. Okay. So kalau tengok di apa nama ni di slide tu, di kolom yang terhujung, terkiri ke terkanan, malah yang salah satu lah, kita ada nama-nama program asasi yang ada di CFS Gambang. Kita ada program asasi sains hayat, program asasi sains fizikal, program asasi sains kesihatan bersekutu, okay, Allied Health Sciences. Okay, kita ada asasi kejururawatan, farmasi, pergigian, perubatan, seni bina reka bentuk, alam sekitar, kejuruteraan dan sains komputer, asasi sains kemanusiaan, asasi bahasa Inggeris, bahasa Arab, ilmu pengetahuan berteraskan wahyu dan warisan Islam, ekonomi dan sains pengurusan undang-undang bahasa Inggeris untuk komunikasi, bahasa Arab untuk komunikasi, bahasa Melayu untuk komunikasi, dan perancangan-pelancongan dan pengurusan hospitality. So, yang ni dah program-program asasi yang ditawarkan di Center for Foundation Studies di Gambang. Okay. Dan apabila pelajar-pelajar telah menamatkan program-program asasi yang telah ditawarkan ini, okay, kalau tengok ke sebelah kanan tu, okay, pelajar-pelajar akan ditawarkan ke peringkat ijazah di kampus-kampus yang disebutkan tadilah. Dan kalau tengok kat situ ada kod UPU. So yang ni dia punya kod masa dalam portal UPU tu. Kod untuk UIAM, kod untuk International Islamic University Malaysia, UY. So kena turun bawah sekali. So kalau tak jumpa kat atas-atas tu kena turun bawah sekali sebab kita punya kod Y. Dekat dah nak habis huruf dah. Sebelum Z je. So adalah satu lagi universiti yang Z kot rasanya. Okay. Kita ada, kalau tengok dua program asasi yang di atas tu, ada program asasi sains hayat, dalam English ni biological science, and then asasi sains physical, so physical science. Okay, untuk pelajar-pelajar yang berada di program asasi sains hayat, apabila pelajar telah tamat asasi yang ditawarkan dalam masa secara puratanya, pelajar-pelajar akan menamatkan asasi dalam masa setahun atau dalam tiga semester. So apabila masuk asasi masuk dalam bulan Ogos tahun ni 2021, so dalam bulan September, bulan Oktober tahun 2022, kebanyakan pelajar akan meneruskan pelajaran di kampus untuk sarjana muda. So bagi sains hayat, asasi sains hayat, kebanyakan pelajar daripada asasi sains hayat akan ditawarkan ke program ijazah sarjana muda bioteknologi, sarjana muda sains kepujian, sains tumbuhan gunaan, atau sarjana muda sains marine dan teknologi yang ditawarkan di bawah kuliah sains, okay, atau di universiti lain kuliah dipanggil fakulti. Okay, so di UIA kita panggil dia as kuliah. Untuk pelajar-pelajar yang memasuki asasi sains fizikal, apabila telah tamat program asasi di Gambang, dia akan ditawarkan kepada program sarjana muda sains matematik, kimia atau fizik, okay, yang juga ditawarkan di bawah kuliah sains. Okay. Dan kita ada asasi sains kesihatan bersekutu or Allied Health Sciences. Okay. Apabila telah tamat asasi Allied Health Sciences, pelajar-pelajar akan meneruskan pengajian sarjana muda di kampus Kuantan, di bawah kuliah sains, di bawah kuliah Allied Health Sciences atau sains kesihatan bersekutu. Dan program-program bawah Allied Health Sciences ni ada 7. Okay, ada sains perubatan, sains bioperubatan,
biomedical sciences, pengimejan perubatan. So you have apa, medical imaging, basically X-ray ni. Okay, you have program audiology, dietetic, optometry. Yang ni nak tengok yang buat cermin mata semua ni. Then you have physiotherapy dan pathology, pertuturan bahasa. Okay, itu untuk program yang memasuki asasi sains kesihatan bersekutu. Dan kita ada asasi kejururawatan, farmasi, pergigian, perubatan. So boleh tengok kat situlah. Asasi kejururawatan akan ke sarjana muda kejururawatan, sarjana muda farmasi dan sarjana untuk jadi doktor untuk pergigian, doktor gigi, dan perubatan untuk jadi doktor dan doktor bukan gigi. Okay, and then kita ada asasi seni bina reka bentuk alam sekitar. Yang ni akan masuk ke kuliah of Architecture and Environmental Designs atau kuliah seni bina dan reka bentuk alam sekitar. Di kuliah of Architecture and Environmental Design kita ada 5 program. So ada program pengajian seni bina, architecture, perancangan bandar, urban planning, urban and regional planning, seni bina landscape, ukur bahan dan seni gunaan dan seni reka. Dan ada asasi kejuruteraan dan sains komputer. So untuk asasi kejuruteraan dan sains komputer, pelajar-pelajar daripada asasi ini akan masuk ke sama ada kuliah kejuruteraan, kuliah of engineering, atau masuk ke kuliah of information and communication technology, kuliah teknologi maklumat dan komunikasi. So kita akan pecahkan dua lah. Yang masuk ke asasi kejuruteraan dan sains komputer. So siapa yang nak buat sains komputer tu kena pilih asasi engineering and computer science atau asasi kejuruteraan dan sains komputer. So dia punya kod UY 000008. Dan apabila telah tamat graduated daripada asasi, kita ada 8 program di kuliah kejuruteraan mekatronik. So yang ni kalau nak belajar robot lah. So mereka yang berminat dengan robotik boleh mengambil kejuruteraan mechatronics. And then we have electric and electronic, chemical or kimia, aero angkasa, mechanical, civil engineering, kejuruteraan awam, kejuruteraan bahan dan kejuruteraan pembuatan kejuruteraan pembuatan. Dan untuk kuliah teknologi maklumat dan komunikasi kita ada sarjana muda teknologi maklumat dan sarjana muda sains komputer. Okay, so ini untuk ni asasi sains lah. Okay, now kita tengok asasi yang tak sains, asasi yang arts, asasi sains social. Okay, so kita ada asasi untuk sains kemanusiaan. So tak ada banyak universiti, rasanya tak ada universiti awam yang menawarkan asasi sains kemanusiaan. Okay, tapi ada universiti swasta yang menawarkan asasi sains kemanusiaan. Okay, untuk asasi sains kemanusiaan, pelajar-pelajar akan memasuki ke kuliah ilmu pengetahuan berteraskan wahyu dan warisan Islam dan sains kemanusiaan. So kat situ you have the program lah, ada program psikologi, program sosiologi, program sains politik, komunikasi dan sejarah. Di kuliah ilmu pengetahuan berteraskan wahyu dan kita menerima juga pelajar daripada asasi bahasa Inggeris, asasi bahasa Arab dan asasi ilmu pengetahuan berteraskan wahyu dan warisan Islam. So ada kat sebelah kanan tu program-program yang daripada asasi itu. Bahasa Inggeris akan masuk ke program bahasa dan sarjana muda kemanusiaan bahasa dan kesusasteraan Inggeris. Okay, untuk yang bahasa Arab akan masuk ke program kesusasteraan Arab. And then daripada asasi Islamic Revealed Knowledge atau ilmu pengetahuan berteraskan wahyu akan masuk ke ide program Quran and Sunnah, Fiqh and Usul Fiqh, Usuluddin, dan satu lagi program baru kita ada program sarjana muda pengurusan industri halal. Okay, untuk program sarjana muda pengurusan industri halal ni yang first batch yang akan masuk ke program ni.
Untuk program ni pelajar dia punya pengajaran dan pembelajaran akan ada dalam dua bahasa. Ada kelas dalam bahasa Inggeris, ada kelas dalam bahasa Arab. Untuk bahagian fiqh dan usul fiqh akan dipelajari dalam bahasa Arab. Untuk manajemen industri itu akan belajar dalam bahasa Inggeris. Dan kita ada asasi ekonomi dan sains pengurusan. Untuk mereka yang bercadang memasuki ke program accountancy masa sarjana muda, mereka perlu ambil asasi inilah, asasi ekonomi dan sains pengurusan. So kalau tengok kat tepi tu, daripada asasi ekonomi kita boleh ke sarjana muda ekonomi, sarjana muda business administration, pentadbiran perniagaan, sarjana muda perakaunan, dan sarjana muda keuangan Islam, Islamic finance. Then we have asasi law. So yang ni asasi antara yang paling yang paling popular. So ramai yang nak buat law dekat UIA. So untuk law, bila dah habis, pelajar akan memasuki sarjana muda undang-undang. Yang sarjana muda undang-undang ni program dia 4 tahun. Dan kalau ada yang berminat untuk meneruskan dan mendapatkan sarjana muda undang-undang syariah, dia kena tambah lagi setahun. So program berkembar 4+1. So pelajar boleh berhenti dekat sarjana muda undang-undang atau tambah lagi setahun dapat 2. Sarjana muda undang-undang dan sarjana muda undang-undang syariah. So 2 dalam 1. So ekonomi dengan undang-undang ni ada kuliah yang terawal di UIA lah. And then we have 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni asasi yang barulah. Di kuliah tak adalah baru sangat. Okay, kalau dibandingkan dengan asasi-asasi lain ni antara yang terbaru. Bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa, bahasa Arab untuk komunikasi antarabangsa, bahasa Melayu dan perancangan pelancongan dan pengurusan hospitality. So semua daripada asas ini semua akan masuk ke kuliah bahasa dan pengurusan yang berada di Paguh. Untuk 1, 2, 3, 4 ni untuk program bahasa untuk komunikasi antarabangsa dan program pelancongan, apabila telah habis asasi di Gambang, mereka akan masuk ke kuliah bahasa dan pengurusan di Paguh. Untuk kuliah undang-undang, kuliah ekonomi dan kuliah ilmu pengetahuan berteraskan wahyu, kuliah engineering dan kuliah architecture, kuliah itu berada di Gombak, dan yang lain tu yang sains kesihatan tu berada di Kuantan. Okey, dan kalau kita tengok bawah sekali tu, program program yang bertanda hash tu. So ada juga student pelajar-pelajar yang mahu mengikuti sarjana muda pendidikan. So ada 4 program sarjana muda pendidikan. Untuk mereka yang mahu atau ingin memasuki program pendidikan, mereka boleh memilih asasi-asasi yang UI 17, 16, 15 dan 6. So dia boleh memilih program-program asasi di kuliah ilmu pengetahuan berteraskan wahyu dan warisan Islam. Dan apply untuk memasuki sarjana muda pendidikan apabila telah tamat asasi di Gambang. Tapi untuk masuk ke sarjana muda pendidikan akan ada interview, akan ada test lagi lah yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan untuk tengok whether the student layak untuk menjadi cikgu atau tidak. Okay, so yang ni program-program asasi yang berada di IIUM, okay, or di UIAM, dan apabila tamat program asasi tersebut, program pelajar-pelajar akan masuk ke program sarjana muda di kampus di 3 kampus tersebut lah. Okay. Kita ada juga satu lagi asasi. Okay. Yang ni dipanggil International Foundation Program. Sebab kita tahu ada juga pelajar-pelajar Malaysia yang tak ambil SPM, yang ambil IGCSE, GCSE, O-level, IB, macam-macam lagi lah yang international punya qualification.
Okay, untuk pelajar-pelajar tersebut, okay, mereka boleh apply to this International Foundation Program di UIA. Okay, so dekat bawah tu ada tulis alamat the URL untuk check out this International Foundation Program dekat UIA lah. Okay, academy.iium.edu.my. So untuk pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan yang lain ini boleh apply ke International Foundation Program yang diuruskan oleh IIUM, Academy of Graduate and Professional Studies. Dan ini satu lagi program yang kita ada. Program ni pun dah lama, dah lebih daripada 10 tahun rasanya. Ini iaitu program Persijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM IIUM. Okay. Untuk program Persijilan Tahfiz ni, pelajar-pelajar kena apply IIUM dekat UPU tu, dan pelajar perlu juga apply dekat di Darul Quran. Okay, so program ni merupakan satu program yang mana student pelajar akan berada di Darul Quran untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 hingga 1,5 tahun. Dan apabila pelajar telah menamatkan program di Darul Quran, mereka akan masuk ke asasi IIUM. Dan apabila tamat asasi IIUM, dan mereka akan memasuki program sarjana muda di IIUM. So selalunya setiap tahun kita ada dalam 100 pelajar daripada program Persijilan Tahfiz Darul Quran ni lah. Dan kebanyakan pelajar-pelajarnya daripada aliran sains dan membuat program-program sains kesihatan dan program engineering. Okay, so kerana kita mahu melahirkan, kita hendak melahirkan profesional yang menghafal Al-Quran. Okay, yang mana Al-Quran berada di dalam dada mereka. Kita ingin melahirkan doktor-doktor yang mana Al-Quran berada di dalam dada mereka. Okay, so yang ni program Darul Quran. Okay, so kita kena apply dua tempat, Darul Quran dan UPU, dan dari situ dan kita akan tengoklah siapa yang apply. Okay, di program Darul Quran juga mereka yang apply tu akan diinterview oleh Darul Quran, nak tengoklah macam mana whether dia boleh hafal, pelajar-pelajar boleh hafal Al-Quran dalam masa yang dikehendaki atau tidak. Okay, so seperti saya katakan tadi, tempoh pengajian secara puratanya kebanyakan student akan habis dalam masa setahun. Ada juga yang lebih daripada setahun. Kenapa lebih daripada setahun? Kerana ada yang apabila memasuki asasi, kita akan ada kita panggil English Placement Test. Okay, kalau the level of English to not up to the standard, then they may need to take kelas bahasa Inggeris yang lebih lama. Oleh kerana itu jadi lebih daripada 1 tahun. Okay, dan ini adalah syarat-syarat minimum. So rasanya syarat-syarat minimum ni tak perlu tengok banyak-banyak lah, sebab dekat UPU tu kalau tak lepas syarat minimum, tak nampak pun program tu, dia dah bagi tahu dah whether you meet the requirement or whether you meet the requirement or not. Okay, but these are just the minimum requirement lah, just syarat minimum je. Kebanyakannya yang dapat masuk tu lebih jauh daripada syarat minimum ni lah. Okay, untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, pelajar-pelajar boleh tengok ke website AMAD ni, Academic Management and Admission Division. Bolehlah search Google AMAD IIUM, dapatlah ke AMAD, sampailah ke AMAD.IIUM. Okay, dekat website AMAD.IIUM tu akan tunjuk what are the minimum requirement semualah yang lebih detail. Sama juga kalau pergi ke Center for Foundation Studies
IIUM, cari jugalah Google je, jumpalah tu CFS. Tekannya mesti jumpa je syarat kemasukan kalau nak tengok syarat kemasukan UIA. Okay, so rasanya sampai situ kita ada 7, sekarang nampak ada 7 question and answer. Mana dia? Kita tengok soalan dulu. Saya nak tanya kalau saya Dr. ambil Razmi, sebelum kita respon kepada soalan-soalan yang dikemukakan, mungkin saya nak highlight beberapa perkara tentang tajuk kita tadi kan, satu permulaan yang cemerlang. So, kenapa kita melihat bahawa pilihan ke asasi UIM ni merupakan satu permulaan yang cemerlang. Okey, tadi alhamdulillah doktor dah kongsi sedikit sebanyak tentang program-program yang peringkat asasi tawakal, lebih kurang 19 kalau tengok dalam kod UPU tu ada 19 program. Tapi sebenarnya 20 sebab engineering atau kejuruteraan tu dia satukan dengan program ICT. Cuma untuk ke peringkat ijazah dia akan pecah baliklah. Jadi adik-adik boleh memohon mengikut minat dan by default ataupun secara umumnya pengajian di pusat asasi UIA ini hanya setahun sahaja. Jadi lebih kurang samalah dengan institut pengajian yang lain, matrikulasi asasi yang lain setahun. Dan selepas tahun tadi dah adik akan berpecah daripada Gambang pusat asasinya sama ada ke Gombak, kampus induk Gombak ataupun ke Kuantan ataupun kampus Paguh, berasal kepada jurusan dan bidang yang adik-adik ceburi. Dan kita ada 14 kuliah ataupun fakulti yang mana adik-adik akan masuklah mengikut program yang ditawarkan. Jadi pendidikan ada 9 pamphlet dan seperti nyatakan tadi. Cuma satulah, kenapa kita melihat dengan memilih UIA dan mendapat tempat UIA merupakan satu permulaan yang cemerlang. Okey, kalau kita tengok dari segi misi dan visi UIA itu sendiri, antaranya untuk melahirkan insan yang sejahtera, kita panggil, selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, ataupun kita panggil comprehensive excellence. Dalam misi kita tu ada satu yang disebut sebagai comprehensive excellence, seorang yang balance, personality yang balance, yang baik, cemerlang dari segi akhlaknya, cemerlang dari segi akademiknya, cemerlang bagi seorang insan Muslim, cemerlang dalam konteks dia dapat berbakti kepada masyarakat, dan pada masa yang sama dia seorang yang bermanfaat dan dapat memberi manfaat kepada orang lain, insan yang soleh dan musleh. Itu yang kita cuba lahirkan, produk yang kita cuba lahirkan melalui susun atur pengajian yang kita ada di melalui pusat asasi, masukkan SPM, dan selepas tu ke institut ataupun ke fakulti-fakulti dan juga kuliah yang berkaitan. Jadi lebih kurang 5 tahun lah kalau adik masuk tahun ni, contohnya 2021-2022 pengambilan, setahun di asasi, 2023 Oktober ataupun next year lah, Oktober 2022 dah akan masuk ke kuliah. 4 tahun mengajian di kuliah, maka adik akan graduate dan dapat scroll ataupun kurniaan penganugerahan ijazah melalui istiadat convocation 2026 lebih kurang lah. Jadi boleh visualize, boleh bayangkan proses-proses yang akan adik lalui tadi. Jadi pelajar-pelajar dari peringkat asasi lagi akan diperkenalkan dengan konsep apa disebut sebagai rahmatan lil alamin, sebab kita satu institusi Islam, International Islamic University kan. Jadi selari dengan message yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, yang terkandung dalam Al-Quran itu, memberi rahmat, memberi kebaikan, tidak hanya kepada orang Islam tapi kepada seluruh alam. Itulah yang kita akan cuba terapkan kefahaman tentang konsep khalifah, kita sebagai khalifah, amanah yang kita perlu jaga, dan kita cuba kita panggil humanize the education, memanusiakan education itu. Kita nak melahir manusia, bukan robot. Jadi itulah kenapa kita katakan kalau adik-adik memilih mendapat ruang dan tempat dan peluang, mudah-mudahan hajat dan cita-cita tersebut untuk
berbakti untuk memberi manfaat kepada masyarakat itu dapat kita terjemahkan selepas kita melalui proses-proses yang kita sebut tadi. Satu lagi lah tentang kelebihan Pusat Asasi UIM ni, seperti yang dinyatakan tadi, program-program yang kita tawarkan ini bermula di Pusat Asasi sendiri sehinggalah ke peringkat ijazah, dan bagi mereka ada pelajar-pelajar yang berhajat untuk menyambung ke peringkat lepasan ijazah, master dan PhD. Apa yang kita terapkan, kurikulum yang diterapkan adalah secara yang integrated curriculum ataupun bersepadu, tidak hanya memfokuskan kepada kecemerlangan akademik semata-mata, tetapi juga di segi saksiyah, akhlak. Kita ada program sebagai Islamic Studies Schools, Quranic Recitation, bahasa itu sendiri. Tadi ada penonton kita yang bertanya tentang keperluan bahasa. Perlu saya nyatakan sedikit di sini, saya tak langsung menjawab, bahawa bagi adik-adik pelajar-pelajar yang tidak ada tidak mengambil bahasa Arab contohnya di pusat SPM, masih boleh apply bahasa kepada masuk ke UAE ini perlu ambil dan lulus bahasa Arab, tidak. Tapi apabila adik memasuki dan menjadi pelajar mulai daripada Pusat Asasi UAE sendiri, adik dikehendakilah mengambil untuk program-program umum ni basic bahasa Arab. Biasanya 1 semester ataupun 2 semester asas bahasa Arab, adik-adik akan memenuhi syarat tersebut dan seterusnya belajar macam biasalah. Jadi asas bahasa Arab tu adik-adik perlu ambil, dan cuma bagi pelajar-pelajar yang berkhususan medium of instruction bahasa Arab, mereka perlu mencapai ke tahap yang lebih advance dan lebih tinggilah, sebab itu merupakan bahasa pengantar yang digunakan, contohnya macam program bahasa Arab sendiri, ilmu wahyu contohnya, hubungan syariah, dia perlu mencapai tahap tertentu. Tapi bagi adik-adik yang khusus umum, maka hanya mengambil asal bahasa Arab, dan mengikut pengalaman yang kita ada, pelajar-pelajar tidak mempunyai masalah lah untuk lulus projek subjek bahasa Arab itu sendiri. Dan subjek bahasa ni tidak memberi kesan terhadap markah adik-adik ataupun CGPA adik-adik, cuma disyaratkan lulus. Jadi saya nak menyatakan juga tadi apa ini sebagai kurikulum yang integrated dan bersepadu tadi, yang mana macam universiti sendiri peringkat ijazah menawarkan apa disebut sebagai unicore, subjek-subjek yang banyak memberi skills yang adik-adik biasanya tidak akan dapat dalam kelas-kelas formal macam biasa, macam khusus keibu-bapaan, pakaian uniform, seragam dan sebagainya, leadership dan sebagainya, itu ada ditawarkan dan merupakan sebahagian yang pelajar perlu ikuti untuk graduate atau menghabiskan pengajian. Dan ini kita terap sejak daripada asasi lagi. Itu yang saya sebut sebagai satu permulaan yang cemerlang dan mungkin niche area lah, satu plus point yang tidak ada mungkin pada pengajian asasi ataupun matrikulasi yang lain. Begitu juga tentang program ataupun tawaran kemasukan ke universiti. Jadi apabila adik-adik masuk ke asasi UIM, jadi kena bulat dan matlamat tu tekatkan dan bulatkan matlamat bahawa adik-adik akan terus masuk ke UIM. Sebab asasi UIA tidak menyediakan pelajar untuk institusi yang lain, tidak macam program matrikulasi dan sebagainya. Result atau keputusan akhir semester adik-adik akan menentukan ke mana hala tuju dan institusi mana adik akan masuk. Tapi kalau masuk ke UIA, maka jalan terusnya adalah ke melalui asasi UIA ini akan terus ke kuliah di UIA. Cuma tempat mungkin berbeza, sama ada di Gombak ataupun di Kuantan ataupun di Paguh. Jadi kena jelaslah, kita tidak menyediakan pelajar kepada institusi yang lain, tetapi sole feeder kepada UIA sahaja. Dan selain daripada itu, satu kelebihan lah saya melihat UIA ini di segi international status dia, keantarabangsaan. Di asasi lagi, adik-adik akan berjumpa dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan sepengajian yang bukan daripada warga tempatan, yang daripada luar, tapi mungkin bilangannya terhad sebab mereka ni akan masuk melalui program-program seperti yang Prof. Daruzal menyatakan tadi, akademi yang
selain daripada SPM qualification ataupun kelayakan selain dari SPM, O-level dan sebagainya, tapi mereka sebahagian akan belajar bersama adik-adik di kampus Gambang. Dan bila adik-adik meneruskan pengajian di peringkat ijazah, biasanya suasana keantarabangsa itu akan ketara. Contohnya di Gombak ataupun di Kuantan, memang ramai pelajar-pelajar antarabangsa yang lebih daripada 100 buah negara datang dan bermula boleh balik macam biasa. Jadi biasanya adik boleh balik kampung every month, every week, tapi bila datang ke kampus rasa macam dekat Timur Tengah ataupun rasa mungkin macam dekat Eropah. Begitulah suasananya. Mungkin program Zalmi boleh mengiyakan sebab saya sendiri merupakan produk daripada ini, dan Prof sendiri dia tinggal dan bekerja di kampus Gombak. Jadi kampus induk yang ramai pelajar, 5,000, 4,000, 5,000 pelajar memang daripada international community. Dan juga tadilah bahasa secara umumnya di UAE ni bahasa Inggeris, medium of instruction by default is English, kecuali program-program terpilih yang memerlukan bahasa Arab. Di dua bahasa sahajalah. Bagi pelajar international memang kita tawarkan bahasa Melayu, bahasa France pun ada kalau nak belajar, but that one is optional. Utamanya kampus baru kita di Paguh, dia memang kampus bahasa, dan kehadapan mungkin ada program-program dalam bahasa Jepun, bahasa France yang akan, dan bahasa yang lain yang akan ditawarkan. Jadi itulah antara kelebihan yang saya boleh nyatakan. Dan kampus asasi kita sendiri pun antara yang sebut tadi kampus baru, jadi kemudahan up to date. Cumanya buat masa sekarang ni kita tertaluk dengan PKP, pelajar banyak secara PDPR lah, online and remote learning. Tetapi kita masih ada pelajar di kampus kita yang menggunakan kemudahan kampus walaupun online, tapi berada di kampus lebih daripada 600 orang. Jadi insya-Allah kita harap dan berdoalah mudah-mudahan dengan bermulanya sesi baru nanti, insya-Allah Ogos bagi adik-adik yang berjaya masuk ke UAE akan masuk secara fizikal. Kalau tak pun insya-Allah kita make do lah, bertaaruf sebagainya secara online. Tapi apa-apa insya-Allah kita mengalu-alulah kehadiran adik-adik, dan kita juga tenaga pengajar kita di pusat asasi UAE, apatah lagi di kampus induk dan juga kampus-kampus yang lain daripada warga antarabangsa lah, daripada tempatan teramai daripada tenaga pelajar daripada antarabangsa dengan qualification yang tertentu. Jadi satu suasana yang sebenarnya sangat meriah lah mereka yang pencari dan pencinta ilmu, insya-Allah dunia dan juga ukhrawi. Itu yang pentingnya, dunia pun kita nak dapat, akhirat pun kita nak dapat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan bagi saya UAE sama ada di asasi sendiri ataupun di kampus-kampus induk dan yang lain merupakan satu tempat yang fertile ground ataupun tempat yang subur lah dalam bentuk dalam konteks untuk kita mempertingkatkan diri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang individu, sebagai seorang masyarakat yang insya-Allah kemudian hari kita akan sama-sama berkhidmat dan mencari bekalan untuk kehidupan abadi kita di akhirat kelak. Jadi itulah sedikit penambahan daripada saya. Mungkin doktor langsung boleh kita respon lagi kepada soalan-soalan yang ada. Terima kasih Tuan Haji Mursyid. Daripada Dekan CFS. Okey, mari kita tengok apa soalan-soalan yang ada kat sini lah. Kita bagi Dekan dia menjawab. Okay, nombor 1 dia. Assalamualaikum, saya nak tanya kalau saya ambil asasi sains kesihatan bersekutu, lepas tu saya tak dapat skor, bolehkah saya tukar ambil sarjana muda perubatan? Kalau saya dapat skor, boleh tak kita tukar buat medik? Itu jawab. Okey, nak saya jawab ke ni? Jawablah.
Okey, macam ni, memanglah kalau tengok antara program-program kursus-kursus yang kritikal termasuklah, walaupun sekarang ni tak begitu kritikal, tapi pelajar-pelajar sains memang antara aim fokus utama dia termasuklah farmasi, dentistry, medicine, dan biasanya hanya pelajar kebanyakan yang dari segi chances atau kekurangan pilihan untuk mendapat ni memang biasanya ialah pelajar-pelajar yang cemerlang lah, yang meritnya tinggi, yang biasanya straight A. Tapi walaupun kalau adik-adik tidak dapat, tetapi ada ruang dan peluang untuk mengikuti program contohnya macam tadilah sains hayat ataupun mungkin nursing ataupun allied health science, sains sekutu, yang mana syarat kemasukannya agak rendah. Tapi sebenarnya masa belajar di pusat asasi, adik-adik hanya akan mengambil package ataupun modul yang sama. Maksudnya subjek yang sama. Cumanya bagi adik-adik yang telah pun pada asal ditawarkan program-program kritikal tadi, dentistry, farmasi, medicine tu, mereka perlu mengekalkan CGPA, pointer mereka itu sepanjang pengajian sehinggalah habis tamat belajar di asasi itu sekurang-kurangnya 3.5. Maksimum 4 kan, 3.5. Tapi kalau mereka tidak dapat mengekalkan prestasi tersebut, maka pelajar-pelajar yang mengambil modul dan package yang sama-sama dari program nursing tadi, allied health science tadi, juga termasuklah program bioscience ataupun sains hayat, dan pelajar ternyata terdapat pelajar yang keputusan mereka ni cemerlang. Cemerlang tu 3.8, 4 flat contohnya, 3.9 itu cemerlang lah. Jadi mereka ni boleh memohon di akhir, bukan di awal, di akhir tempoh pengajian asasi, dan kalau ada kekosongan, dengan syarat ada kekosongan, mereka ni akan diinterview oleh fakulti ataupun kuliah masing-masing, dan kalau ada rezeki maka mereka akan ditawarkan. Ada kes-kes yang ditawarkan dengan syarat mereka perform lah, cemerlang dalam pengajian mereka. Itu cuma antara peluang, tapi tidak semestinya. Jadi janganlah bila kita dah masuk dengan harapan akhirnya dapat tukar, tiba tak dapat tukar, maka kita frust. Itu tak betul lah. Sebab apa-apa tawaran yang kita buat itu merupakan muktamad. Untuk pertukaran program sebagainya itu kita tidak tidak akan melayan, sebab apabila semester dah bermula, kita hanya ada setahun sahaja untuk pelajar-pelajar menghabiskan pengajian, dan kalau pelajar-pelajar memohon pertukaran akan menyebabkan projection kemasukan ke kuliah tadi akan terganggu, dan bersama-sama masa belajar tempoh belajar itu akan terganggu, sebab pelajar-pelajar ni selain mengambil kursus umum, mereka akan juga dikehendaki mengambil subjek-subjek ataupun kursus yang customize the need of the kuliah, maksudnya yang ditawarkan untuk membuat persediaan kemasukan ke program-program yang tertentu. Jadi secara umumnya pertukaran program tidak dibenarkan semasa pengajian, tetapi di hujung pengajian program-program yang sama modul yang saya sebut tadi itu ada kebarangkalian, contohnya macam tadilah yang akak yang bertanya ataupun adik yang bertanya ni, nak tukar daripada sains hayat ke medik dengan syarat dia CGPA dia tinggi, yang sekali tinggi itu cemerlang lah 3.7, 3.8 dan ke atas, dan ada kekosongan, baru dia akan di interview, dan kalau ada rezeki akan dapat masuk lah. Okey, terima kasih. So, soalan lain. Macam tadilah soalan pasal bahasa Arab. Bahasa Arab nak masuk UIA, tak perlu bahasa Arab. Kalau nak masuk ke kebanyakan asasi lah, tapi kalau nak asasi bahasa Arab, kenalah bahasa Arab. And then asasi IRK, Islamic Review Knowledge, kena ada bahasa Arab. Adakah wajib untuk kos bahasa Arab di UIA? Yes. Walaupun untuk pelajar sains. So dah masuk ke UIA, kita akan belajar bahasa Arab. Okay, seperti yang diterangkan tadilah awal-awal tadi, in term of bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. So bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu semua kena belajar masa bachelor nanti. Okay, saya hendak bertanya jurusan mana yang lebih baik untuk saya mohon antara asasi bahasa Inggeris dan asasi bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa. Okay, apa beza dua ni? Okay. Kalau tengok nama asasi tu, asasi bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa, asasi bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa tu lebih menuju kepada communication dengan orang.
Okay. Kalau nak tengok cakap cerita pasal nak jadi pembaca berita, so yang tu then is more appropriate to have bahasa Inggeris untuk komunikasi antarabangsa. Tetapi kalau nak jadi novelist, then is more on the literature, yang tu lebih kepada bahasa bahasa Inggeris. Okay. Yang bahasa Inggeris komunikasi antarabangsa tu dikhususkan untuk komunikasi, okay, untuk komunikasi dalam syarikat, untuk komunikasi dengan negara-negara luar lah. Okay, whereas bahasa Inggeris asasi bahasa Inggeris is more on the literature kesusasteraan bahasa Inggeris. Okay, and then we have soalan belajar asasi sains fizikal tahun ni masuk kampus atau belajar online dari rumah. Itu rasanya kita kena tunggulah apa akan berlaku pada bulan 10. Kita pun tak tahu lagi bulan 10 ni macam mana. Then we have kalau asasi sains hayat boleh sambung ijazah sarjana muda farmasi tak? Rasanya Tuan Haji Mursyid dah jawab soalan tadi tu. So bila dah masuk tu kita tengok jugalah ke pelajar-pelajar yang dapat asasi farmasi tu whether they maintain the CGPA ke tidak. And kalau masuk asasi sains hayat, whether the CGPA tu cukup tinggi ke tidak. So basically apa akan berlaku bila dah habis asasi tu and nak masuk ke program bachelor sarjana muda, kita akan tengok sekali lagi. Bergantung kepada program. Untuk masuk ke program-program dia ada minimum CGPA. Daripada situ kita akan tengok akan masuk ke program mana jugalah. Tapi yang kalau dah masuk ke program perubatan tu yang CGPA 4.0, then akan masuk ke perubatan lah. Tapi subjek juga sebab lepas tu pun akan ada interview lagi. Kita akan tengok macam mana sesuai ke tidak pelajar itu untuk program perubatan, sesuai ke tidak pelajar itu untuk program pergigian. Pasal kena tengok juga psychology of the student, whether dia dapat buat program perubatan masa bachelor ke tidak, buat program farmasi masa bachelor ke tidak. Apa lagi ada? Kalau nak sambung ijazah farmasi UIM terima lepasan diploma dari universiti lain? Tak terima. Untuk program perubatan, pergigian dan farmasi, kita hanya ambil pelajar daripada asasi UIA. So kita tak terima pelajar daripada lepasan diploma untuk program-program tersebut. Okay, and then we have soalan untuk English and similarly English for International Communications. Anak berminat nak masuk asasi tapi sekiranya IPG ditawarkan lebih dahulu akan jadi dalih takut asasi tak dapat lepas. Okey tu, yang tu tak boleh nak jawab lah. Tuan Haji Mursyid nak komen yang tu. On the IPG. Untuk setahu saya untuk tahun semasa ni kita maksudnya institusi yang lain daripada UPU tu dia boleh buat tawaran berganda termasuklah IPG dan matrikulasi. Kita bukan lagi macam tahun lepas single window, maknanya setiap pelajar tu hanya dapat satu tawaran. Dan biasanya IPG tawarannya siapa yang saya faham dia akan keluar lewat lah daripada UPU tu sendiri. Jadi pilihan berasal kepada sama ada berjaya ataupun tak. Dan yang keduanya minat lah. Mana kalau dua-dua berjaya jadi adik boleh buat pilihan lah. Sama ada nak terus ke IPG yang lebih membawa kepada profession keguruan ataupun ke URA mengikut program yang ditawarkan. Okay, thank you. Degree fizik. Doktor, saya nak respon sikit tadi. Ada yang bertanya berkenaan MUET. MUET. Malaysia University test kan, English test. Untuk URA setakat yang saya faham tidak ada keperluan untuk duduk atau mengambil peperiksaan MUET untuk kemasukan, dan juga untuk menamatkan pengajar pakai ijazah pun bukanlah satu syarat wajib sebab kita punya sistem test ataupun ujian tersendiri. EPT kalau Englishnya English Placement Test, dan
bukanlah satu syarat prasyarat, tapi pelajar digalakkan. Maksudnya kalau nak ambil atas usaha dan pengurusan sendiri digalakkan, tapi bukanlah satu keperluan asas untuk kemasukan dan juga untuk graduation. Betul lah Dr. Ya. Zazmi? Yeah, Alright. so Dan basically the English di asasi tu kita dah make sure the student kalau dia pas asasi, dia punya level MUET tu dah ada dekat level 4, level 5 dah. Based on the courses yang student ambil di kampus asasi di Gambang. satu lagi tentang etika pemakaian di pusat asasi UIA ni, kita cuba melihat pelajar kita sebagai orang dewasa lah, bukan pelajar di alam persekolahan. Memang dulu pernah kita jadikan satu peraturan pelajar perlu memakai pakaian uniform ataupun pakaian seragam lah semasa menghadiri kuliah dan sebagainya. Tapi untuk masa sekarang pelajar bebas memakai pakaian dengan syarat pakaian tersebut of a decent attire lah, yang bersopan. Kalau pelajar-pelajar sebab kebanyakan saya boleh kata 100% lah pelajar Muslim, jadi kalau pelajar wanita tu kena pakai cara menutup aurat lah, sepatutnya juga lelaki lah. Jadi ada panduan-panduan pemakaian di kampus yang kita edarkan kepada pelajar-pelajar, dan mereka perlu mematuhi lah, sebab etika pemakaian juga dikira sebagai sebahagian daripada package yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar kita. Hatta kalau pelajar non-Muslim pun kalau ada dan dia masuk ke kampus jadi pelajar kita, dia perlu mengikut etika pemakaian yang kita kenakan laksanakan kepada pelajar juga kepada tenaga pengajar. Jadi tapi insya-Allah apa-apa pun satu yang inilah decent, yang bersesuaian, yang bersopan, yang semua kena cara dan sesuai dan sepatutnya tidak timbul isu lah. Okey, terima kasih. Degree fizik dan pelajar okey, mungkin adik-adik juga berminat nak tahu ni sebab nak masuk di bulan 8 nanti kan, kalau berjaya. Kita macam Dr. Garizmi beritahu tadi, bergantung kepada keadaan semasa tentang panduan-panduan SOP dan juga arahan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian dan juga MKN sendirilah. Cuma kalau saya nak boleh kongsi tahun lepas contohnya, pelajar kemasukan di bulan 7 dan bulan 8 juga, dan pelajar dapat peluang untuk mendaftar secara fizikal satu semester sahaja. Jadi alhamdulillah, walaupun dia terpaksa memenuhi SOP yang ketat, nak jaga dari segi penjarakan sebagainya, tapi kita dapat mengadakan kelas secara hybrid, campur lah, maksudnya ada yang face to face dan ada yang online. Cuma semester 2 dan semester 3 sekarang kita belajar semester 3 lah, terakhir. Minggu depan dah last week, final week minggu depan. Pelajar terpaksa macam adik di sini alami lah secara online. Cumanya alhamdulillah dari segi prasarana, kemudahan yang kita dapat cater lah untuk pelajar-pelajar belajar secara online dan akhirnya dapat diakses dengan cara yang fair, dan insya-Allah biasanya 90% lah pelajar-pelajar kita akan dapat menghabiskan pengajian dan tempoh masa yang ditetapkan. Dan bagi pelajar-pelajar yang dah akan tamat dan selesai pengajian, mereka akan masuk ke bidang pengajian ataupun fakulti pengajian ijazah, kuliah-kuliah pada bulan 10 nanti. Ini sekejap saja. Kalau adik-adik masuk bulan 8 tahun ni, bulan 10 tahun depan dah masuk ke peringkat ijazah. Jadi itulah maksudnya proses dan apa yang boleh bayangkan lah. Setahun mengaji asasi dan 4 tahun di peringkat ijazah, dan selepas tu adik-adik akan graduate dengan segulung ijazah dan juga segenggam azam, insya-Allah, yang berasal kepada segala training experience sebagainya, input-input yang diberikan sepanjang proses pengajaran tu. Jadi adik-adik dengan harapan menjadi seorang insan yang sejahtera lah, yang seimbang dunia dan akhirat, dapat memberi manfaat yang bermanfaat dan dapat bermanfaat kepada orang lain. InsyaAllah jumpa lagi dan harap-harap kita dapat berjumpa lah. Dan sebarang apa pertanyaan lain boleh kita communicate lah secara online dan boleh hubungi nombor-nombor dan link-link yang berkenaan. Terima kasih Dr. Gairul Zazmi. Ya.
dah 4,5 dah kita. Ha? Boleh sambung lagi ke? Boleh Banyak lagi ke? lagi soalan ni. Kalau boleh, Mari boleh kita saja. jawab. Kita jawab. Alright. Mana yang penting? Adakah semua student ambil Okey, adakah student asasi ilmu wahyu boleh tukar kursus kesihatan bersekutu dan farmasi selepas habis asasi jika result cemerlang? So yang ni memang tak boleh lah sebab subjek yang diambil masa asasi ilmu wahyu tu bukan subjek-subjek sains dengan biologi yang diperlukan untuk kursus farmasi dan sains kesihatan bersekutu. So yang tu for sure tak boleh kalau ambil daripada ilmu wahyu. Ilmu wahyu akan ke ilmu wahyu. Doktor, ada yang bertanya tentang bantuan kewangan. Jadi sama seperti dengan matrikulasi dan asasi pendidikan yang lain, kita sebenarnya apabila pelajar dapat ditawarkan tempat, mendapat tempat di pusat asasi kita, maka kementerian akan berikan bantuan kewangan. Cumanya bagi pelajar-pelajar yang mana pendapatan household income ataupun ibu bapa dia kurang daripada 10,000 dan ke bawah, mereka ni akan mendapat bantuan lah, maksudnya dari segi yuran pengajian, juga yuran penempatan dan juga lebihan wang saku dalam bentuk wang saku dalam 600 ke 700 ringgit satu semester. Kita ada 3 semester, dalam setahun tu kita ada 3 semester. Dan pelajar-pelajar yang pendapatan ibu bapanya melebihi 10,000 tadi, mereka ni 10,000 biasanya akan self sponsored lah, self sponsored, dan yuran kita antara yang terendah lah, dalam 2,000 campur dengan pendaftaran apa semua ni 2,500 lebih kurang lah, plus untuk minus setahun kan? Untuk setahun. Kalau nak compare dengan private institution 20,000 ke atas, 40,000 pun ada. Cuma pelajar-pelajar yang masuk melalui private wing kita, akademi, mereka membayar yuran biasalah, biasanya antara 15 ke 20,000 lebih-lebih macam itulah, bergantung kepada program. Jadi adik-adik kalau dapat tempat walaupun bayar sendiri pun bertuahlah bagi saya, bertuah sebab yuran tu amat minimum, subsidized rate, dan apatah lagi kalau dapat bantuan kewangan di pihak kementerian. Jadi hanya sedikit sajalah bapa perlu top up untuk keperluan harian biasanya. Yep. Tak sampai 200 sebulan pun. Tak sampai 200 sebulan. Apa lagi ada dalam ni? Kalau tak lepas interview untuk degree nanti nak ke mana? Contohnya asasi pergigian tapi semasa interview tak lepas untuk ke degree dentistry. Macam mana? Tuan Haji. Dia biasanya apa yang diamalkan oleh kuliah atau fakulti tadi, biasanya pelajar-pelajar yang memang dah streamline dan telah pun diarahkan untuk memenuhi keperluan asas kemasukan kuliah tu, apabila dia memenuhi syarat kemasukan iaitu CGPA, contohnya macam tadilah untuk program-program kritikal medicine, dentistry, farmasi semua ni 3.5. Jadi sebahagian kuliah tu bergantung kepada siapa yang menuju. Kadang-kadang dia organize macam formality lah, interview untuk kemasukan. Ada juga yang automatik apabila dah mendapat tahap yang dikehendaki langsung masuk. Tapi interview kepada pelajar-pelajar yang daripada jurusan lain ataupun bukan asalnya tawarkan medik, dentistry, farmasi itu memang dibuatkan. Tapi untuk yang umum yang memang dah ada dalam stream itu, maksudnya yang dah ditawarkan program daripada awal lagi, kebiasaannya mereka ni mungkin the most pun akan ada macam ujian kecenderungan lah, aptitude test, sebab kadang-kadang pelajar meyakini bahawa mereka boleh menjadi doktor yang baik, tapi mungkin atas sebab-sebab tertentu mungkin kuliah perlu assess ataupun mengetahui lah tentang minat sebagainya. Bergantung, kadang-kadang memang, dan biasanya dia akan buat interview lah, formality biasanya dah dapat, cuma nak pastikan dia memang berminat, tak takut darah, tak pensam bila tengok orang sakit dan sebagainya. Sebab itu penting lah. Tapi saya katakan 80%, 90% sebenarnya adik-adik yang telah mencapai syarat minimum kemasukan kuliahnya tadi 3.5 untuk 3 program terlebih tadi, dah biasanya ditawarkan tempat lah. Cuma kalaulah ada kes-kes tertentu sahaja yang tidak memungkinkan dia jadi doktor kan, ataupun jadi doktor gigi untuk nak bedah orang sebagainya, maka itu akan ditentukan oleh pihak fakulti lah.
Yep. Ya, so kalau fakulti tengok tunjuk darah dekat dia, dia pun lari, tak boleh lah kot. Kan? Lebih kurang macam tu lah. Okey. Dari M Mafrina 2002. Maaf, layak ke kalau 3A saja nak masuk UIA? Oh, tu nak masuk UIA kan? Kita boleh tengok ke syarat kemasukan tu. Kalau tengok dekat UPU tu dia akan tunjuk apa nama ni? Program-program yang layak lah. Ya, program dia akan tunjuk program-program yang layak dan boleh apply ke program-program asasi yang layak, yang capai minimum requirement. Ni banyak soalan bahasa Arab ni. Adakah boleh kena belajar bahasa Arab di asasi minimum bahasa Arab? Tak kena cerita balik bahasa Arab ni. Okay, basically untuk bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan prasyarat kemasukan kecuali program itu sendiri memerlukan asas bahasa Arab yang sebut tadilah, program ilmu wahyu contohnya, program undang-undang syariah dan program bahasa Arab, bachelor bahasa Arab sendiri. Dan saya melihatlah sekarang sistem UPU tu memudahkan sebenarnya sebab sistem sendiri dia auto filter, dia tapis siap-siap. Kalau kita tak layak, dia takkan appear dalam program yang kita boleh buat pilihan tadi. Jadi maksudnya secara tak langsung kalau program yang adik minat tu tiba-tiba tak timbul dalam list yang layak, maka maksudnya ada mungkin dari segi result ada perusahaan adik-adik itu tidak mencukupi syarat minimum kemasukan. Jadi boleh pergi ke website UPU sendiri ataupun boleh visit bahagian kemasukan Amat URA, kita ada detail, ataupun website asasi URA pun ada detail kalau nak pada pamphlet yang memberi panduan kepada syarat-syarat kelayakan tadi. Terima kasih. So allowance, kita akan terus sampai diputuskan oleh pihak penganjur lah ni. Sampai diputuskan, kita tengok chat. Segi masa terlebih ni 41. Kita jawab je. Kita jawab sajalah. Ya. Menyediakan beasiswa untuk asasi atau degree seperti yang dijawab tadilah, untuk asasi untuk mereka yang pendapatan isi rumah bawah 10,000 akan dapat bantuan daripada beasiswa daripada kementerian. Untuk degree dan pelajar perlu mencari beasiswa sendiri. Ada macam-macam beasiswa untuk pelajar, ada untuk pelajar-pelajar apply lah. Rasanya boleh cek dekat website UIA nanti dekat mana boleh apply beasiswa. Beasiswa juga bergantung kepada keputusan pelajaran lah. Ada yang kalau dapat CGPA tinggi tu lagi senang nak dapat beasiswa. Dan beasiswa juga bergantung kepada pendapatan isi rumah. Ada mesej dah masuk, Doktor, bagi kita sampai 4.40 saja. 4.40 dah. Pihak penganjur. Okey, dah pukul 4.40 dah. Okey, rasanya kita dah jawab semua soalan tu. Okey, Hudat, terima kasih semua kerana bersama UIAM pada petang ini. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Mursyid, ada nak cakap apa-apa lagi? Ya, terima kasih. Cuma itulah mungkin adik-adik yang nak tahu keputusan, sebab dia tentang bila keputusan keluar, insya-Allah pertengahan bulan Julai nanti melalui UPU. UPU ni nanti selection proses. Bila dapat tu adik-adik akan dihubungkan dengan pihak URA dan surat tawaran pendetailan tentang keperluan sebagainya itu akan disediakan oleh pihak URA lah. Maksudnya adik akan akses link Pelbagai Berjaya, akses ke link kemasukan kita, dan segala pamphlet, segala surat tawaran sebagainya akan dikeluarkan oleh pihak URA. Dari pertengahan bulan 7 lah, insya-Allah. Dan terima kasih banyak semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di CFS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.